Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga besar UMNO, keluarga Malaysia. Yang bahagia, Datuk Pengerusi Tetap Wanita UMNO Malaysia. Yang bahagia, Datuk Timbalan Pengerusi Tetap. Yang berhormat, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang bahagia, Datuk Nurliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang bahagia, Barisan Kepimpinan Exco Wanita UMNO Malaysia. Yang dikasihi, yang bahagia, Datin Seri Datuk Hajah Samsiah Muhammad Yassin, Ketua Wanita UMNO Negeri Perlis. Yang dikasihi Wakil-Wakil Majlis Tinggi UMNO Malaysia, Kepimpinan Agung Wanita UMNO Malaysia. Yang dikasihi seluruh perwakilan wanita UMNO bahagian-bahagian, para pemerhati baik di dalam Dewan maupun di luar Dewan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT dengan izinnya jua kita dapat berkumpul pada hari ini bagi meneruskan agenda perjuangan Parti Keramat ini. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemik, sudah semestinya kita harus mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan agar kelangsungan persidangan kali ini dapat diterjemahkan dengan baik dan sempurna. Selamat datang dan selamat bersidang buat perwakilan semua. Saya Smaiza binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO bahagian Padang Besar, berangkap naik Ketua Wanita UMNO Negeri Perlis. Dengan ini sebagai mewakili Wanita UMNO Negeri Perlis untuk membahas ucapan dasar Yang Berhormat Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia di persidangan agung kali ini. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi penghargaan terima kasih buat bonda yang bahagia Datuk Seri Datuk Hajah Samsiah Muhammad Yassin, Ketua Wanita UMNO Negeri Perlis, atas restunya untuk saya berdiri di sini berucap mewakili suara wanita Perlis. Saya bersyukur, alhamdulillah, buat pertama kalinya Perlis mendapat giliran yang pertama. Selalunya Perlis ni duk kena giliat last sekali. Tapi hari ini terima kasih banyak-banyak. Perlis kecil orangnya hemoy, namun begitu jiwanya besar. Mohon kerajaan lebih padui, keluh kesah rakyat perlu didengar. Harum manis dah boleh dipetik, sedap dimakan bersama puluit. Negara dilanda ketidakstabilan politik, sudah pasti ekonomi jadi kalut. Harum manis diperam tepi rehal, diperam oleh makcik besar. Rakyat mengeluh barang mahal, semakin hari semakin susah. Ketidakstabilan politik dan ekonomi negara adalah titik tolak kepada kelangsungan hidup rakyat. Bercakap mengenai perkara ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada kepimpinan UMNO dan seluruh jentera UMNO daripada negeri-negeri dan wanita UMNO khususnya di atas kemenangan di dua pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru-baru ini. Kemenangan itu menunjukkan tanda sokongan dan keyakinan rakyat sudah kembali menerima UMNO dan Barisan Nasional kerana mereka tahu UMNO dan Barisan Nasional lah yang boleh mentadbir kerajaan ke arah kestabilan politik dan ekonomi demi masa hadapan. Saya tertarik dengan ucapan Datuk Seri Utama Timbalan Presiden Parti semalam, Tok Mat, menyentuh tentang kerja buat wanita yang tepat dalam penentuan kerusi yang boleh menang
di 2 PRN dan juga di PRK yang lepas. Ini semua adalah kerja yang gigih, tulus dan ikhlas daripada JR wanita seluruh Malaysia. Kita tahu wanita sentiasa bekerja keras, berpenat lelah bagi memenangkan calon demi parti yang tercinta. Dengan kemenangan yang besar itu, maka wujudlah kerajaan Barisan Nasional yang kuat. Majoriti melebihi 2/3 dan segala keputusan baik dari sudut pembangunan, kebajikan ekonomi serta sosial dapat diputuskan dengan satu nada tanpa membelah bahagi, tanpa sekatan dan bangkangan. Dan tahniah juga tak dilupakan kepada calon-calon wanita yang telah menang menjadi wakil rakyat dan selamat berkhidmat. Teruskan perjuangan kita demi membela nasib rakyat. Sebab itu rakyat di bawah mula bercakap, kenapa tidak diadakan segera PRU 15? Sedangkan semua rakyat sedar akan kekalutan yang berlaku sepanjang pengal ini. Tambah-tambah lagi apabila berlaku ketidakstabilan politik, kehidupan rakyat mula terganggu. Ada yang kena berhenti kerja, kos sara hidup yang tinggi akibat kenaikan harga barang. Pelbagai subsidi golongan pesawah, petani dan nelayan ditarik separuh daripada peruntukan yang telah diberi oleh kerajaan BN sebelum ini. Saiz kaki tangan kerajaan dikecilkan dan tiada lagi pengemailan baru, kalau ada pun ianya bertaraf kontrak yang tiada jaminan masa depan. Dan celah-celah tu pula COVID-19 pula mai lagi terkesan. Hakikatnya rakyat mula sedar akan realiti ini. Sebab itu mereka mula bercakap, perlunya sebuah kerajaan yang stabil dari segi politik dalam mentadbir negara ini. Pengalaman selama 22 bulan, selepas itu 17 bulan dan sekarang ini nampaknya suasana yang agak tenang, tetapi masih dalam keadaan yang tidak selamat. Dan disebabkan itu, mereka mengharapkan PRU 15 disegerakan, memandangkan suasana ataupun momentum yang tengah baik dan cantik ini. Kerana kalau kita tengok ucapan Tok Mat semalam, jangan tunggu parti lawan kuat, tapi biarlah mereka tengah lemah, kita lawan. Justru itu bagi saya, bagi pihak suara rakyat di bawah sana, memohon agar pucuk pimpinan tertinggi UMNO ataupun top 5 UMNO Malaysia yang terdiri daripada Presiden, Timbalan Presiden, Perdana Menteri dan Naib-Naib Presiden agar dapat berbincang secara elok, duduk elok-elok bincang serta mencari masa yang paling sesuai untuk diadakan PRU 15 yang mana dinanti-nantikan oleh rakyat. Mereka tak sabar-sabar lagi untuk memberikan mandat baru kepada BN untuk menubuhkan kerajaan baru dengan majoriti 2/3 insya-Allah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, Yang amat berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, yang dikenali sebagai panggilan manjanya Pak Long Mee. Dari kecil-kecil budak pun tahu Pak Long Mee ni, yang bijaksana menguruskan kerajaan hari ini. Walaupun kita tahu begitu perik untuk menjaga negara di ketika kuasa dikongsi dengan parti-parti lain, ibarat tidur sebantal tapi mimpi lain-lain. Tahniah Datuk Seri kerana berjaya menyemai semangat keluarga Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, berdasarkan data IKASIH 28 bulan 2 2022, berpandukan garis kemiskinan PJK 2019, sebanyak 260,006 ketua isi rumah yang miskin dan 242,192 ketua isi rumah yang miskin tegar bagi seluruh Malaysia. Manakala Perlis, negeri yang mempunyai populasi sebanyak 250,000 penduduk pun seramai 6,369 miskin dan 7,266 miskin tegar. Ini menunjukkan bahawasanya angka ini amat membimbangkan. Bab kata pepatah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang.
untuk malam tak tentu boleh makan. Rakyat terhimpit dengan keadaan semasa. Bagaimana kelangsungan hidup mereka ini hendak diteruskan sekiranya satu rumah kebergantungan itu melebihi daripada 10 orang lebih. 2 orang saja yang bergaji, 8 lagi menganggur, tak ada kerja, tak ada pendapatan, tetapi perlu makan dan perlu tempat tinggal. Harga barang makin naik dan langsung tak terkawal. Harga binaan pun naik. Nak buat rumah sendiri pun tak mampu. Celah-celah tu pula ada anak kecil. Susu lagi, pampers lagi dan macam-macam kesusahan yang ditanggung oleh rakyat. Maka wanita Perlis ingin mencadangkan agar program pembasmian kemiskinan di peringkat kerajaan persekutuan perlu ditambah baik dan diperluaskan ataupun dipertingkatkan lagi. Seperti pertama, program pemberian kad kasih ibu amat baik. Cumanya perlu dipertingkatkan lagi angka penerima mengikut jumlah ketua isi rumah miskin dan miskin tegar di setiap negeri. Yang kedua, program bantuan perumahan seperti PPRT, program perumahan rakyat termiskin oleh KPLB. Kita tahu hari ini naib presiden kita sebagai menteri di KPLB iaitu Datuk Seri Mahathir Khalid. Kita minta sangatlah Datuk Seri Mahathir Khalid bagilah peruntukan lebih untuk kita memberi ruang kepada rakyat membuat rumah dan sebagainya. Dan juga kepada program pembasmian kemiskinan bandar PPKB oleh KPKT. Ini menteri kita ada di sini, Datuk Seri Rizal Marikan. Kita harap Datuk Seri boleh melihat, perluaskan, perbanyakkanlah kepada golongan-golongan sasaran kita ni. Kebanyakan mereka ni orang Melayu, Datuk Seri. Kita nak melihat orang Melayu ni walaupun tak mampu tapi kita tolong bagi mereka mampu. Program Baiti Janati dan program Mesra Rakyat yang ini dibuat oleh TNB. Kita tahu TNB adalah JLC kerajaan. Tolonglah bantu rakyat dan perlu diperluaskan dan pertingkatkan jumlah penerima. Yang ketiga, program bantuan kesejahteraan rakyat seperti program mendaya usahakan golongan B40. Perbanyakkan peluang pekerjaan serta memperluaskan lagi peluang-peluang untuk meningkatkan ramai usahawan. Yang keempat, mendesak supaya kerajaan dan swasta menaikkan gaji minimum kepada RM1,500 dan pemberian insentif pengecualian cukai diberikan kepada majikan agar majikan dapat memberi kenaikan gaji kepada pekerja swasta. Wakil Perlis, masa dah cukup, boleh tolong golongkan? Terima kasih. Sebenarnya Datuk Pengerusi Tetap, banyak lagi saya nak berucap ni. Dah seronok sangat sebab kali pertama jadi speaker yang pertama. Jadi boleh tak ambil masa sikit, Datuk? Sikit tu banyak mana? Sekarang dah pun melebihi 15 minit. Sikit lagi dalam 3 minit boleh, Datuk? 2 minit lagi boleh. Okey, terima kasih, terima kasih. Saya sebenarnya nak cakap lagi, banyak lagi perkara yang terutama sekali saya nak sentuh pasal ketum ni. Ketum. Ana tajuk ketum ni. Kita nak cerita pasal ketum ni sebab menyentuh mengenai kelangsungan hidup semasa pandemik COVID ni. Saya bercakap dalam konteks rakyat Perlis lah. Ramai terpaksa mengubah hidup dengan mengambil peluang yang ada seperti berniaga online, berniaga tepi jalan, berniaga di rumah, berniaga bonet, berniaga pasar malam, pasar sehari. Dan ada juga pada masa sama, mereka jual ketum. Mereka jual ayat ketum sebab nak melangsungkan kehidupan ni. Itu sebab saya nak minta lah sangat-sangat, ketum ni memang lama dah ada pokok ni. Dan pokok ni senang hidup sebenarnya. Dan di pokok tertua ni banyak ada di Perlis. Orang dulu-dulu ni dia tanam sebab nilai perubatannya. Dan saya pun baru ni kena COVID. Orang kawasan saya kata, YB, anda 2-3 helai daun tapi kena buang urat tengah tu. Lega COVID. Jadi kita nak minta sangatlah kerajaan perlihatkan supaya kalau ada sebelum ini kajian-kajian yang telah dibuat tentang ketum ni, ambil guna pakai. Sebab kalau kita nak halang orang tanam ni, tak boleh. Mereka pakai tanam macam ladang lah ni. Dalam kawasan saya sendiri tak tertengok saya.
Tapi kita cuba buat sesuatu pemudahkan. Benda ni, satu boleh cari pendapatan dan kedua halalkan benda ni secara sah di segi undang-undang. Nah, saya minta sangat kerajaan tengok benda ni. Dan akhirnya saya nak sentuh tentang nak selit satu kajian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berkaitan kajian Adolescent Health Survey 2017 yang mana trend perokok konvensional menunjukkan penurunan kawat dalam kalangan 13-17 tahun. Para perwakilan yang saya kasihi sekalian, sekarang kita mengalu-alukan timbalan Presiden kita, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan dan rombongan. Datuk Seri Utama timbalan Presiden kita yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, dan kita cukup teruja kerana awal lagi tadi Presiden Parti kita bersama, kemudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sekarang timbalan Presiden kita juga ada bersama dengan kita. Wakil Perlis, masa dah pun melebihi had. Tak apa, saya nak masuk pantun lah. Tak, dan saya nak ulas yang Datuk Rosnah tadi, saya masuk dalam pantun. Cumanya saya nak pastikan kita sebagai wanita dan ibu ni, kita tidak ingin melihat generasi yang akan datang yang tidak sihat dan tidak aktif. Kita hendak anak-anak generasi yang akan datang lebih produktif dan mampu menjadi pemimpin masa hadapan. Sebab itu apa yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, wanita sokong sepenuhnya demi kebaikan anak-anak kita. Bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari Perlis ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Wanita luar biasa, wanita power, wanita ibu penaju perjuangan. Dengan ini wanita UMNO Perlis mohon menyokong. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih wakil daripada Perlis.